Setiap lelaki, setiap pria inginkan pasangan hidupnya. Sejak dari azali lagi, setiap ciptaan itu, ada pasangannya. Umpama Adam, ada Hawanya. Laila, ada Majnunnya. Siang ada malamnya. Begitulah telah menjadi sunnatullah. Ciptaan itu berpasang-pasangan. Begitu jugalah dengan diriku ini menginginkan seseorang sebagai teman untuk rasa dikasihi dan mengasihi, saling sayang, menyayangi. Aku bukanlah jenis lelaki yang pandai untuk mengurat perempuan. Sejak dari sekolah menengah lagi, aku sememangnya tak pernah berkawan dengan perempuan. Apa tidaknya sekolah aku para pelajarnya semua lelaki. Siapa yang tak tahu SMCKK? Dalam kepala orang, sekolah ini stigma dengan sekolah budak-budak yang nakal sikit. Maklumlah, dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5, semua pelajarnya adalah pelajar lelaki saja. Kecuali bila dah masuk tingkatan 6 rendah dan 6 atas, adalah beberapa kerat pelajar perempuan yang sememangnya aku tak mengenali mereka secara langsung disebabkan tingkatan yang berbeza. Selepas tamat SPM, aku meneruskan pengajian aku di PUO Ipoh dalam bidang kejuruteraan awam. Satu bidang yang baru bagi aku. Dan di PUO ini, kelasnya bercampur-campur pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Aku bukanlah pelajar yang cemerlang sangat. Bak kata orang, sekadar cukup-cukup makan dan lulus saja. Pada cuti penggal PUO, kawanku yang aku panggil Din, dan sebetulnya teman serumah dengan aku jugalah Din ni, merancang untuk mengadakan rombongan ke Penang dan Kedah. Maklumlah, kami semua baru dapat pinjaman pelajaran daripada KPM. Maka inilah peluangnya. Din memaklumkan trip kali ini akan disertai oleh beberapa pelajar perempuan dalam bidang mekanikal. Dan trip kami ke Penang dan Kedah itu, kami menyewa sebuah van dan sebuah kereta. Dan semasa trip inilah aku mula berkenal-kenalan dengan kawan-kawan perempuan. Masih aku ingat lagi, antaranya Amy, Ita, Nur, Awi dan Salma. Berdebar-debar juga dalam hati aku ni bila mana nak mulakan bicara dengan mereka. Maklumlah, ini kali pertama berbual-bual dengan kawan perempuan setelah bergelar remaja.
Kami meneruskan trip perjalanan kami ke Yan Kedah, ke rumah ayah kawan sebelah rumah kami yang kami panggil Li Tua. Manakala kawan-kawan perempuan kami pergi ke rumah kakak salah seorang daripada mereka di Penang. Dan minggu berikutnya pada sebelah petang di sebuah taman permainan kebetulan berada betul-betul di hadapan rumah sewa aku dan kawan-kawan aku di Taman Cempaka. Aku bagaikan terdengar suara seorang perempuan memberi salam. Aku teringat kawan aku Din ada pernah bagi tahu aku yang ada seorang perempuan nak berjumpa dengan aku. Inilah yang makin membuatkan hati aku berdebar-debar lagi petang ni. Siapa pula lah yang nak berjumpa dengan aku ni? Aku pun terus keluar dari rumah untuk berjumpa dengan orang tu. Terkejut juga aku melihat orang yang ingin berjumpa dengan aku tu. Sebetulnya dia adalah rakan sekelas denganku. Aini namanya. Aku bertanya Aini, ada apa hal nak jumpa saya? Aini memberitahu aku bahawa dia ingin menyampaikan pesanan seseorang. Dah, pesanan orang pula. Siapa orang tu Aini? Tanya pula aku kepada Aini. Dan Aini meneruskan bicaranya. Jawab Aini, Amy katanya. Oh, tahulah aku. Amy yang dimaksudkan oleh Aini itu ialah Amy, kawan yang baru aku kenal semasa trip perjalanan ke Penang dan Kedah tempoh hari. Amy ni sebenarnya berasal dari daerah yang sama dengan aku. Bahkan sebenarnya satu laluan pula tu. Apa pesanannya Aini? Tanya aku pula pada Aini makin nak tahu. Samsul nak ke berkawan dengan Amy? Kalau nak, Samsul nak berkawan dengan serius ke? Aku pun terus mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju. Tapi selepas itu, aku tak pernah lagi berhubung dengan Amy. Aku hanya berselisih dengannya di jalan saja semasa hendak pergi kuliah. Mungkin kerana aku merasakan aku masih belajar lagi dan mungkin belum sampai masanya untuk aku menjalinkan hubungan yang serius dengan seorang perempuan. Dan aku juga merasakan diri aku masih belum bersedia sebenarnya untuk hubungan yang serius. Maka hubungan aku dengan Amy terputus begitu sahaja. Amy, masihkah ingat lagi cerita kita dahulu, di mana kau dan aku bertemu. Amy, kini ku terharu. Kau tiada di sisi menemani. Oh, Amy, dalamnya lautan kasih mengenang janjimu di malam peristiwa.
kini ku terharu. Kau tiada di sisi menemani ini dalamnya lautan kasih, mengenang janjimu di malam peristiwa. Kau dan aku, cukuplah ku rasakan derita kecewa. Selepas menamatkan pengajian di PUO, aku ditawarkan pula bekerja sebagai site supervisor di syarikat pembinaan GBC Sdn Bhd yang terlibat dengan pembinaan projek pembinaan lebuh raya Utara Selatan ataupun ringkasnya PLUS dari Berjam hinggalah ke Gopeng. Ini adalah merupakan pengalaman aku yang pertama bekerja dengan syarikat pembinaan. Kebiasaannya, aku bertugas bermula pukul 7.30 pagi hinggalah pukul 7 malam setiap hari. Sememangnya tugasan ini sangatlah memenatkan. Semasa aku bekerja di GBC ini, aku masih lagi tinggal di Taman Cempaka sejak zaman aku belajar di PUO lagi. Kebetulan jugalah taman yang aku tinggal ini adalah setaman dan selorong dengan rakan sekelas aku dulu di PUO, iaitu Aini yang menyambung pengajian ke peringkat diploma di PUO. Satu hari, Aini bertanya kepada aku nak tak berkenalan dengan sepupunya. Tapi katanya sepupunya tu orang Kelantan lah. Siapa namanya Aini? Tanya aku lagi melanjutkan bicara dengan Aini. Siti Nur dari Macang, Kelantan. Ya, sekali lagi aku bersetuju dan meminta Aini memberikan nombor telefon sepupunya itu. Apa salahnya? Sekadar berkawan. Demikian bisik hati aku. Dan aku pun terus berhubung dengan Nur dan kami pun mulalah berkenal-kenalan dengan lebih rapat lagi, walaupun dengan jarak yang jauh. Aku di Ipoh, Perak, manakala Nur di Macang, Kelantan. Nur adalah merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Macang, Kelantan. Dan perhubungan kami berjalan sekadar sebagai seorang kawan. Bertanya khabar satu sama lain dan bercerita tentang kerjaya masing-masing. Mungkin pada peringkat ini kami mula ingin mengenali satu sama lain. Kami pernah jugalah berjumpa sekali seingat aku semasa perkahwinan Aini sepupu Nur itu di Manjung. Nur ini kecil molek orangnya. Sempat jugalah kami berbalas beberapa pucuk surat antara satu sama lain. Cara orang dulu-dulu berutus surat, maklumlah pada zaman itu belum lagi ada media sosial macam hari ini. Belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada Twitter dan sebagainya. Jadi, medium yang kami gunakan hanyalah berhubung melalui telefon dan berutus surat saja.
Beberapa bulan setelah kami berkawan dan pada satu malam, aku menerima panggilan telefon daripada Nur. Panggilan itu seolah-olah panggilan yang penting baginya. Dan pada malam itu jugalah merupakan malam terakhir aku menetap di Ipoh. Aku telah ditawarkan bekerja dengan kerajaan sebagai juruteknik awam di pejabat daerah Greek. Dan pada malam itu, aku berbual panjang dengan Nur. Di akhir perbualan kami, Nur memberitahu aku ada orang datang masuk meminangnya. Dan Nur meminta pendapat aku tentang perkara itu. Mungkin untuk mendapatkan kepastian daripada aku agaknya. Aku dengan tulus ikhlas memberitahu Nur agar menerima pinangan itu. Kerana lebih-lebih lagi keluarga Nur juga sudah pun bersetuju. Dan aku mendoakan Nur bahagia dengan bakal suami hingga ke syurga. Hanya itulah ucapan yang mampu aku berikan buat Nur, yang juga merupakan ucapan terakhir aku sebagai teman. Nur memberitahu aku bahawa dia menangis. Tapi aku sendiri pun tak pasti. Aku tak tahu kenapa Nur menangis. Biarlah jawapannya hanya ada pada Nur. Dan aku mungkin tak perlu tahu tentang perkara itu. Yang penting, aku perlu terus memandang ke hadapan untuk masa depan diri aku.